نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Ashabul Fadilah, Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ini kita bincang tentang menjauhi suuzon ataupun buruk sangka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada keselamatan orang Islam itu, dia selamat daripada perkataan dan tangan saudara muslimnya yang lain. Islam mengecam perbuatan untuk kita bersangka buruk dengan sesama muslim. Hendaklah kita mendahului bersangka baik sama-sama sahabat muslim. Dapat berita-berita ataupun perkara-perkara yang tidak enak di telinga, hendaklah didahului dulu dengan bersangka baik. Seseorang itu tidak bersalah sehingga dibuktikan dia bersalah. Itu kaedahnya. Dalam Islam juga kita bukan mengambil alih tugas Allah Subhanahu wa taala yang menentukan syurga dan nerakanya seseorang. Tetapi Islam bagi garis panduan, sama ada seseorang itu terjebak dengan dosa ataupun dia melaksanakan ibadah mendapat pahala daripada Allah Ta'ala. Tugas kita ialah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Suruh buat baik, kemudian tu cegah daripada buat benda yang mungkar, dosa. Kena dahului dengan ad-dinun nasihah. Kena dahulu dulu dengan nasihat. Itu kaedah-kaedah yang Islam tetapkan. Kalau telah terbukti salah, maka dihukumlah mengikut hadis panduan yang ditetapkan oleh syarak ataupun oleh agama. Sekiranya tidak, maka janganlah kita menjadi qudah ataupun hakim, qadi yang menentukan ke mana kehidupan seseorang. Mana yang saya pernah sebut sebelum ini tentang hadis al-kiflu, seorang hadis sahih, seorang yang buat dosa pada Allah Ta'ala, pada malam itu Allah terima taubatnya, dan Allah kata Allah sebut dalam hadis itu, qad ghafarallahu lil kifl, sesungguhnya Allah mengampunkan dosa al-kiflu, masuk syurga dia sebab dia buat dosa banyak pada Allah Ta'ala. Itu baik buruk seseorang bukan kita tentukan. Itu sebab Islam asasnya kena sangka baik dengan semua orang dulu, tak siapa-siapa pun. Orang yang datang minta sedekah, pengemis yang datang buruk, compang camping datang kat kita minta sedekah, sangka buruk, sangka baik dulu. Itu sebab Islam kata, Al-Quran kata, wa ammasaila fala tanhar. Orang yang meminta-minta kepada kamu, kamu jangan hina dia. Tak boleh hina. Tak suka tak apa, tapi jangan hina. Salah Kena sangka baik. Orang yang potong kenderaan kita, cara mendogu-dogu, tiba-tiba potong kenderaan, sangka baik dulu. Jadi itu akan mengelakkan perkara-perkara yang lebih buruk. Sebab sahabat Nabi datang pada Nabi ketika itu, dia sedang marah, datang pada Nabi minta wasiat kepada Nabi. Kata Nabi, la taghdab, jangan kamu marah 3 kali.
pesanan Nabi pada dia jangan marah. Sebab apa? Dia marah itu akhirnya sekali akan menyebabkan pertumpahan darah. Jangan sangka buruk tuan-tuan. Mula-mula kita mesti sangka baik. Dan Muslim yang bertakwa hatinya penuh dengan sinar iman, tidak suka mendengar perbualan kosong manusia yang membuang masa, tidak mempedulikan kata mengata, berita-berita angin, khabar-khabar angin, berita keji, sangkaan buruk yang terdengar daripada mulut orang lain, menyambung berita-berita yang tidak baik, kata-kata sangkaan buruk yang didengarnya dari manusia tanpa usul periksa, tanpa ilmu, tanpa keyakinan adakah berita-berita tersebut benar atau salah. Sebab yang demikian itu termasuk di kalangan kata-kata dusta yang diharamkan menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih, kafa bil mar'i kadiban ay yuhdatha bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu digelar pendusta apabila dia menceritakan segala apa yang dia dengar. Dengar sikit cerita ke orang, dengar daripada sini cerita ke orang, baca sikit cerita ke orang, semua benda cerita ke orang, dengar daripada jiran cerita ke orang, dengar daripada kawan cerita ke orang, habis semua cerita ke orang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bir mar'i kadiban. Cukuplah dia ni digelar pendusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini akhlak-akhlak. Tujuan saya mengajar, saya milih kitab-kitab akhlak ni supaya kita menjadi manusia yang seimbang. Dia pergi masjid, dia solat berjemaah, dia mengajar pahala-pahala dalam amal ibadah, tapi dalam masa yang sama dia sangat menjaga hubungan dia dengan manusia. Pergaulan dia hablun minan nas, hubungan dia sesama manusia, hubungan dia sesama saudara mara, dengan kerabat, dengan masyarakat, supaya memberi kesanlah ibadah solat dia. Apatah lagi kalau dia bangun qiyamul lail setiap pagi, dia buat puasa sunat bulan Rajab, dia mantap dalam ibadah dia. Tapi kalau andai kata dia tidak menjaga hubungan dia sesama manusia, mulut lagi masih lagi keluar perkataan-perkataan yang menyakitkan hati, masih lagi bersangka buruk dengan orang, masih lagi mengumpat dengan orang, masih lagi hasad dengan orang lain, maka semua amal kebajikan itu akan dimakan oleh dosa-dosa yang dilakukan. Kama ta'kulun narul hatab, seperti mana api membakar kayu. Maknanya tak guna dia buat amalan tu kalau dia tak menjaga hubungan dia sesama manusia. Apatah lagi kita nak menghampiri bulan Ramadan al-Mubarak. Ini semua cerita tentang ahwal qulub, perkara-perkara hati, jiwa yang kita kena jaga mula-mula sebelum kita buat benda lain. Apa dia? Perkataan dalam hati kita, disebut dalam bahasa modernnya self talk. Apa yang hati kita cakap, jiwa kita cakap. Memang Ghazali dah banyak sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang kaedah mu'atabah, mu'aqabah. Hina diri kita ni hamba Allah Ta'ala. Kalau rasa diri tu sombong, rasa diri tu hebat bona dah, cakap ke diri tu, self talk, cakap ke diri tu, kau ni hamba Tuhan je. Kau handa-handa pun bila kau sujud, dahi kau tu, kepala yang kau bangga kau tu semua ke tanah juga. Kau mati besok pun semua kau akan ditanam dekat tanah. Ni harta kau yang banyak, harta kau yang melimpah luah, pangkat kau yang tinggi, semuanya akan kau tinggalkan. Itu mu'atabah dalam hati. Tuan-tuan lebih banyak bercakap dengan diri tuan-tuan berbanding tuan-tuan bercakap dengan manusia ataupun dengan orang. Sebab dalam kaedah tasawuf, dalam kaedah, sebab Imam Ghazali sebut kena mu'atabah selalu, hina diri. Lepas tu mu'aqabah, hukum dengan amalan-amalan yang bermanfaat. Kalau rasa hari ni banyak mana mulut tu buat dosa, banyak mana salah kat mulut ni, kita sendiri dapat rasa diri kita macam mana seseorang masuk peperiksaan, medan peperiksaan. Dia nak masuk medan peperiksaan tu, dia boleh rasa, contoh hari ni subjek matematik, dia boleh masuk dalam peperiksaan tu, dia boleh rasa hari ni dia dapat jawab ke tidak. Dia boleh rasa tu tuan-tuan. Tuan-tuan dulu masuk sekolah, masuk dalam kertas, dalam peperiksaan, dalam exam, bila masuk habislah dia kali ni. Sebab apa? Tak cukup istiadat, tak musta'id. Dia tidak cukup bersedia untuk ambil peperiksaan tu. Allah campakkan perasaan tu dalam diri manusia supaya manusia ni bersedia dengan amalan.
Begitu juga bila seseorang tu mati menghadap Allah Ta'ala, dia dah boleh tahu dah, boleh gasuk, dapat gasuk mana destinasi dia. Dia dapat gasuk, ya Allah, hai, banyak dosa ni ya Allah, tak tahulah macam mana ya Allah. Aku sangat mengharapkan keajaiban, mungkin ada pahala-pahala lain ya Allah yang aku buat, yang aku tak tahu, yang kau bagi ganjaran ni yang aku tak tahu. Itu yang dia berharap pada Allah Ta'ala. Tapi kalau harap amalan yang dia buat masuk ke dunia ni memang tak ke mana dia. Dia sendiri dapat rasa Allah campak perasaan pada dia, terutama sekali bila hari kiamat, bila mana dia menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika ditimbang amalannya. Itu adilnya Allah Ta'ala. Seterusnya dah pukul 2 tuan-tuan, copek betul Zuhur ambil kan. Allahu Akbar. Jadi saya contoh sikit tajuk baru hari ini tentang keutamaan untuk seorang Muslim itu menjaga rahsia. Seorang tu kena jaga rahsia. Salah satu dari sifat-sifat Muslim yang sejati itu ialah dia pelihara rahsia. Dia menjadi orang yang dipercayai. Kalau orang nak bercerita tentang sesuatu, rahsia dan sebagainya, dia ni mesti jadi pilihan orang. Dia datang, dia jumpa, dia orang cerita pada dia. Tapi kalau dia jenis yang buka rahsia dan aib orang lain, maka dia tak dicari oleh orang. Tapi jaga rahsia ni hakikatnya bermula pada diri kita dan keluarga kita dulu. Dia tidak membuka rahsia orang yang telah memberi kepadanya amanah menyimpan rahsia. Menjaga rahsia adalah tanda-tanda kelelakian seseorang, tanda kekuatan peribadi, kekuatan akhlak. Demikianlah sikap dan akhlak para pemimpin Islam dan isteri-isteri yang mukminat, lantaran mereka telah merasai kemanisan iman dan telah menikmati hidayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam diri mereka, menjelmakan akhlak Islam yang mulia dan tinggi, lalu menjadi adab tradisi yang indah dan mulia. Lihatlah sikap Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu terhadap Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini bagaimana sahabat menjaga rahsia. Ketika mana Sayyidina Umar menawarkan kepada Abu Bakar supaya dia mengahwini Hafsah, yakni anak dia. Dia tawarkan kepada Sayyidina Abu Bakar anak dia supaya dikahwini Hafsah. Setelah Abu Bakar tidak menyambut tawaran itu, Umar pun menawarkan kepada perkara itu kepada Uthman Al-Affan. Tetapi Uthman pun menolak tawaran ini. Bukan kerana keduanya tidak redha mengahwini Hafsah, tetapi kerana keduanya telah mengetahui satu rahsia, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengahwini Hafsah. Tetapi keduanya menutup rahsia itu daripada Umar radhiyallahu anhu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminang Hafsah. Maknanya dua orang para sahabat ini telah mendengar, telah mendapat isyarat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang berbual dengan baginda, bahawa hasrat baginda untuk meminang anak Sayyidina Umar Al-Khattab yang bernama Hafsah. Dan sebelum proses peminangan itu, Sayyidina Umar menawarkan kepada Abu Bakar dan Uthman anaknya untuk dikahwini, tapi tak disambut oleh dua orang tadi. Sebab apa? Mereka ni tahu tentang satu rahsia. Datang daripada Nabi, tak boleh cerita dekat orang. Tahu hasrat Nabi itu, senyap-senyap, tak bagi tahu pun, walaupun kepada seorang sahabat yang dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka kasihi. Ini menunjukkan kesungguhan mereka menghiasi diri dengan sifat menutup dan menyimpan rahsia. Al-Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, tatkala Hafsah telah menjadi janda, dia berkata, aku menemui Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, lalu aku menawarkan Hafsah kepadanya sambil berkata, jika engkau suka, aku nikahkan engkau dengan Hafsah binti Umar. Kata dia, nanti dahulu aku fikirkan. Aku tinggalkan beberapa malam, kemudian dia menemuiku sambil berkata, aku telah nampak dia tidak akan kahwin pada hari ini. Kemudian aku pergi menemui Abu Bakar As-Siddiq. Jika engkau suka, aku kahwinkan dikau dengan Hafsah. Abu Bakar mendiamkan diri dan tidak memberikan apa-apa jawapan kepadaku. Maka aku lebih marah kepada Abu Bakar dari Uthman. Maka aku tinggal beberapa malam. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminang Hafsah. Setelah itu barulah Abu Bakar menemuiku sambil berkata, boleh jadi engkau telah marah kepadaku tatkala engkau menawarkan Hafsah kepadaku, lalu aku tidak menjawab apa-apa kepada engkau. Maka aku berkata, ini Umar, ya. Abu Bakar berkata,
Tidak ada yang menghalangiku menjawab tawaranmu itu, melainkan kerana aku mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebut Hafsah. Maka aku tidak akan memecahkan rahsia baginda sallallahu alaihi wasallam. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu membiarkan Hafsah, nescaya aku menerima Hafsah. Begitu sekali bagaimana para sahabat ini menjaga rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga pada zaman salafus salih, zaman tabi'in, tabi'in, para mengikut mereka setia kepada Islam, menyimpan rahsia, menjaga hak-hak wanita, menjaga hak-hak lelaki di antara mereka, menjaga perjanjian-perjanjian. Itu sifat orang Islam. Seselagi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, cuba tengok dalam kehidupan kita, bila kita ada keaiban seseorang yang kita tahu misalnya, ataupun kita nampak, kita tahu, adakah kita copek cerita dekat orang? Itu kita kena muhasabah. Kalau dosa tu dosa diri dia, dosa diri dia sahaja dan tak melibatkan orang lain, tak melibatkan organisasi yang besar, tak melibatkan jamaah yang besar, cuma cerita dia dengan diri dia, ya, contoh cerita dia dekat dalam rumah yang kita terdengar kau dan sebagainya, maka janganlah kita sebar-sebar dan kita aibkan. Barangkali dia bertaubat kepada Allah dan memohon pengampunan Allah, dia menjadi manusia yang lebih baik daripada orang lain. Mereka pun telah menikmati kemanisan hidayah Islam. Kita dapati yang demikian juga daripada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim daripada Anas radhiyallahu anhu. Anas berkata, telah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku apabila aku bermain-main dengan anak-anak. Anas ni dia dulu kecil, ya. Dia tak besar. Begitu juga dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia menjadi khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulazamah dengan Nabi. Itu sebab Anas, Ibnu Abbas antara remaja-remaja yang banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersalam kepada kami, kemudian disuruh aku untuk memenuhi keperluannya. Rasulullah minta tolong. Jadi aku lambat kembali kepada ibuku, maka apabila aku datang, ibuku bertanya, apakah yang telah melambatkan engkau? Aku menjawab, yakni Anas menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerlukan aku untuk keperluan baginda. Jadi ibu bertanya, apa dia? Kata Anas, itu rahsia. Dia berkata, ini siapa dia tu? Ibu Anas radhiyallahu anhu, sekali-kali janganlah engkau pecahkan rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang. Ini ibu ni, datang lambik. Anak kata tak boleh bu, itu rahsia. Dia kata kan, alah, dengan omak yo bagi tahulah, bukan dengan siapa pun bagi tahulah omak. Tapi omak pun mengajar anaknya supaya dia menjaga rahsia. Sekiranya perkara itu tidak boleh dibagi tahu ataupun diminta untuk merahsiakan sesuatu. Itu akhlak, ya. Bukan senang tuan-tuan nak simpan rahsia ni. Apatah lagi kalau melibatkan aib orang. Apa dia, rahsia-rahsia rumah tangga orang, kan? Bukan senang kita nak simpan aib, tapi itu melambangkan kekuatan peribadi jiwa seseorang Muslim. Setiap orang ni akan diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam perjalanan kehidupan dia untuk kembali kepada Allah, untuk dia bertaubat kepada Allah. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di pengakhiran hidup seseorang itu bergantung kepada sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala nak memberi dia pengakhiran kehidupan yang baik. Macam mana pun dia hidup dia tahu, di penghujung kehidupan itu Allah akan dekatkan dengan amalan-amalan ahlul jannah. Dia akan buat amalan ahlul jannah dekat-dekat akhir kehidupan dia tu. Jadi kita ni kalau nak sangkut buruk ke orang, tahu bondo-bondo yang tak elok pada seseorang, lepas tu kita sebar-sebar dekat orang, kita buruk-buruk, kita barangkali akan lebih teruk lagi daripada dia. Kita akan menanti hukuman Allah Subhanahu Wa Taala nanti di akhirat. Tak ke sini, ke akhirat. Sebenarnya apabila sesuatu yang berlaku kepada kita, sebenarnya itu ujian pada kita. Kita tengok dekat TikTok, kita tengok tentang kehidupan orang tu kaya ke, orang tu buat ni ke, orang tu buat ni ke, macam-macam lah. Apa saja kehidupan seseorang. Sekarang ni orang jenis semua bondo nak share kat orang, semua bondo nak dipapar kat media sosial, semua bondo nak share dengan orang. Jadi sebenarnya kita yang menengok ni, kita yang melihat ni, itu pun ujian dekat kita juga. Ujian kita melihat orang tu macam mana. Kita nak sangkut buruk kat dia ke, kita nak mempelekeh dia ke, kita nak burukkan dia ke, kita nak doakan dia baik-baik ke, kita nak doa dia dapat hidayah ke. Sebenarnya pun itu ujian untuk kita.
Sebab orang yang komen-komen dekat Facebook, komen-komen dekat TikTok, macam-macam komen. Sebenarnya tu ujian untuk dia juga. Bila dia tengok kehidupan orang, dia nak respon macam mana. Itu ujian untuk dia. Sebab Al-Quran kata ahsanu amala. Allah nak melihat nanti di akhir kehidupan kita ni siapa amalan yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Apa saja yang dia buat, Allah nak tengok siapa amalan yang terbaik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ujian untuk kamu untuk melihat siapa yang paling baik amalannya di sisi Allah. Macam mana nak tahu amalan itu adalah amalan yang terbaik? Tak lain dan tak bukan melainkan kita melihat kembali bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berakhlak dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan akhlak Al-Quran. Sekali baik itu datang daripada Allah, kekurangan kelemahan daripada diri saya sendiri. Kita sambung dalam kuliah akan datang. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbil zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna bi nuri 'ilmik wa ab'idna an-nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.